Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kesihatan, kekuatan, masa untuk hadir dalam majlis yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan. Dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang seperti ini, maka Allah memberikan kita ilmu yang tepat, seterusnya beramal dengan ilmu yang tepat, dan mudah-mudahan dengan amalan itu Allah beratkan timbangan kita di mizan nanti dan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang lepas dan masih lagi berkisarkan dalam bab pakaian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada pelajaran yang lepas, walaupun bab itu bab pakaian, tetapi kita masuk sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan sutra yang menjadi penghalang bagi ataupun had bagi orang yang melakukan solat. Jadi dalam hadis yang lepas kita masih lagi tidak habis dalam bab itu, kita kupaskan sedikit lagi kerana dia berkaitan dengan beberapa hukum hakam di dalam hadis yang keempat ini. Kita sambung balik sedikit hadis ini. Wa an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtah fi qubbatin lahu hamra min adamin fa kharaja bilalun bi wudu'i famin nadijin wa nailin fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'un ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi fatawadda'a wa azzana bilalun faja'altu atatabba'u fahu ha huna wa ha huna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala as-salati hayya 'ala al-falah summa rukizat lahu 'anazatun fataqaddama fasalla yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himaru la yumna'u, muttafaqun alaih. Al-'anazatu bi fathi nun nahwul ukazati. Dari Abu Juhaifah iaitu Wahab bin Abdullah, katanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Beliau berada di Abtah dalam kubahnya, kemahnya yang berwarna merah yang terbuat dari kulit yang sudah dimasak. Lalu Bilal keluar dengan membawa air wudu yang disediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang itu ada yang terpecik airnya dan ada pula yang terkena air yang banyak. Selanjutnya keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang berwarna merah, seolah-olah aku masih dapat melihat padanya keputihan kedua betisnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berwudu dan Bilal pun berazan. Aku selalu mengikut saja gerak mulut Bilal yang bergerak ke sini dan ke situ sambil mengucapkan azan, yakni menoleh ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan hayya 'alas salah, menoleh ke kanan, dan hayya 'alal falah, menoleh ke kiri. Kemudian ditancapkan sebuah tongkat di hadapan baginda sebagai tanda batas yang tidak boleh dilalui. Lalu baginda maju ke muka terus bersembahyang, yakni di belakang tongkat itu. Kemudian di muka beliau, yakni di hadapan baginda, berlalulah seekor anjing, seekor keldai, tetapi tidak dicegahnya sebab adalah di luar batas tongkat di atas. Okey. Al-'anazah dengan fathah nun ialah seperti tongkat. Baik, di dalam hadis yang lepas kita telah membicarakan tentang pakaian Rasulullah SAW yang berwarna merah.
Yang ni pada pelajaran yang sebelum itu kita melihat baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna putih, dan akan datang lagi pakaian yang berwarna yang berbagai-bagai. Dan kita telah bahaskan tentang kelonggaran kita untuk memakai bagaimana pakaian yang terbaik, ya, yang bersesuaian, dan pakaian yang bagaimana yang menjadi pilihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bab ini kita melihat tentang satu perkara yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri sifat solat Nabi ini, ya, telah menerangkan kepada kita betapa pentingnya sutrah ataupun alat yang menjadi penghalang batasan bagi orang yang solat, sehingga kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku lebih suka berdiri selama 40 tahun dari aku melintasi orang yang melakukan solat. Yakni orang melakukan solat pada sutrah tu dilalu. Okey. Jadi begitu kedudukannya. Dan kita telah bahaskan tentang sutrah, rasanya tak ada masalah kot. Ada. Ya, cuma nak praktikalkan ataupun tidak, tu je. Okey. Tapi saya tengok dalam WhatsApp, masya-Allah ada yang nak order pula, ya. Nak sutrah yang macam mana Masjid Al-Mustaqim buat tu. Nak kena pergi pula cari. Baik. Cuma kita mengatakan sutrah tidak semestinya sebentuk yang ada pada dalam Masjid Mustaqim ni. Apa juga yang boleh jadi sutrah, jadikan sutrah. Cuma saya nasihat bagi kaum wanita, kadang-kadang ustaz dah ajar ada sutrah, maka dijadikan beg sebagai sutrah. Okey, cantik, tak menjadi masalah kalau kita di Malaysia. Takut kalau di negeri luar ataupun kadang-kadang kalau kita tengok di YouTube tu, sujud-sujud bangun-bangun dah tak ada beg. Itu masalah. Ya, subhanallah, kadang-kadang orang ni masya-Allah pernah berlaku, ya, sujud-sujud bangun dah tak ada beg. Ini di antara fitnah akhir zaman. Jadi cuba kreatifkan kita supaya jangan jadi beg tu sutra. Kita pula jenis masya-Allah sujud panjang, nak menangisnya lagi, nak berdoa, bangun-bangun dari sujud lah menangis lain pula dah. Beg dah hilang. Ya, oleh kerana itu dalam bab itu saya tak berapa nak selesa, bukan apa kan. Pasal kita tengok walaupun masjid macam ni kan, kita tengok ada CCTV tu, budak lelaki tu masuk, masuk, orang tengah sujud dia pun sapu 1 2 3 beg dia keluar. Subhanallah. Ya, dia tak peduli. Dalam kisah pula yang pengalaman bagi setengah orang pula, ya, perempuan masuk, ya, turun motor tu, ya, kita ingat dia nak semayang, rupanya dia terus masuk, dia ambil beg, dia angkut satu-satu, dia terus naik motor. Okey, jadi dalam bab itu lebih banyak berhati-hati adalah lebih baik. Kemudian dalam bab ini Rasulullah periwayat hadis mengatakan, di depan baginda berlalulah seekor anjing dan seekor keldai, tetapi tidak dicegahkannya. Kerana ada satu hadis yang mana hadis itu baginda mengatakan, jika anjing, keldai dan wanita lalu di hadapan orang yang solat, maka dia boleh membatalkan solat. Tetapi ulama telah mengatakan dalam bab hadis itu, disebabkan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat dia, dalam kisah hadis ini merupakan hadis yang akhir. Kisah ini berlaku di saat-saat baginda berada di Mekah, yang dikatakan sama ada Fathul Mekah ataupun hari-hari musim nak pergi haji. Ya, oleh itu menunjukkan hadis ini hadis mutaakhiran yang membatalkan hadis yang terakhir, yang membatalkan hukum-hukum yang lepas. Maksudnya kalau wanita lalu ataupun anjing lalu ataupun keldai lalu, maka dia tidak membatalkan solat. Kerana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dia sembahyang di mana Aisyah duduk di depan, maksudnya baring di depan di waktu solat tahajud, yang kita tahu bahawa bila Rasulullah nak sujud, dia tolak kaki Aisyah, lalu Aisyah tarik. Itu menunjukkan bahawa tidak menjadi masalah wanita-wanita yang lalu di depan sutrah yang ada kalau orang nak solat. Dan hujah ini juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sutrah, satu, dan kedua bagi orang yang nak melalu lalang di depan orang yang bersembahyang. Dah kita huraikan, kalau orang tu tak pakai sutrah misalan, maka had lalu jarak dia sujud tu memang tak boleh lalu, lepas tu boleh lalu. Kalau dari jarak sini ke sana jauh, maka tak apa, lalu. Ya, kerana apa? Kalau dia tak taruh sutrah, maka dia berdosa. Kalau orang lalu di depan dia, tak lalu tak apa. Tetapi kalau orang lalu, dia berdosa.
Dan kalau orang yang tahu orang tu dah letak sutrah ataupun dia jadikan dinding-dinding atau belakang orang tu sutrah, maka dia lalu juga, dia berdosa, orang yang lalu tu berdosa, ya. Dan orang yang menjadikan sutrah itu satu benda tu sutrah tak berdosa. Oleh kerana itu kita melihat benda ni adalah satu perkara yang besar. Baik, jadi ini di antara perkara yang berkaitan dengan sutrah, dan insya-Allah rasanya tak menjadi masalah dalam bab ini. Adapun yang dikatakan sejadah tu, sutrah tu agak tidak tepat, kerana dikatakan dikaitkan dengan hadis itu adalah hadis yang dhaif. Cuma oleh kerana ianya menjadi satu isu yang besar, terutamanya di kawasan Masjidil Haram, ya, kita menyaksikan kalau kita sembahyang belakang makam Ibrahim, lagilah dah tak kira sutrah dah tu. Ya, orang akan melangkah, kita tak boleh nak buat apa, bas serahkan ilmu itu di sisi Allah, ya, minta Allah ampunkan dosa kita. Baik, hadis yang berikutnya, wa an Abi Rimsah Rifa'atan At-Taimi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbani akhdarani, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin. Dari Abu Rimsah iaitu Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu katanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengenakan dua baju yang berwarna hijau. Ya, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwarna hijau, dua. Ya, dua berwarna hijau. Jadi adakah mungkin pakaian luar dan pakaian dalam yang dipakaikan, misalnya orang yang nak baca khutbah tu kan, dia kadang-kadang orang Arab ni dia pakai yang berlapis-lapis. Okey, di sini nak menggambarkan kepada kita pakaian Rasulullah juga yang berwarna hijau. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dengan isnadnya yang sahih. Jadi warna hijau pun tak menjadi masalah. Cuma kalau warna hijau itu dipelupurkan oleh ahli bid'ah, okey, ahli bid'ah, bagaimana kedudukan kita? Di mana ijtihad ini diambilkan dari perbuatan Imam Ahmad yang pernah saya katakan dahulu, bahawa golongan Mu'tazilah, kita tahu golongan Mu'tazilah adalah satu golongan yang sesat dalam 72 yang sesat itu. Mereka pada zaman Imam Ahmad memakai pakaian hitam, ya, pakaian hitam, jubah hitam, kopiah serban hitam, dan membotakkan kepalanya. Maka Imam Ahmad pada zamannya dia tak pakai pakaian hitam, disebabkan dia tidak mahu menyerupakan dengan ahli bid'ah. Dan pada hujah itu kita menyaksikan bahawa jika pakaian itu menjadi pakaian masyhur bagi orang-orang yang sesat, orang-orang ahli bid'ah, maka kita diarahkan jangan pakai, kerana penyamaan itu ada sifatnya. Ya, misalan di sini, ya, ada bentuk-bentuk segelintir ahli bid'ah, tetapi kalau di Pakistan tu ada satu grup, ya, dikatakan Bralwi tu, ya, dipakai warna hijau semua. Kalau jubah tu jubah hijau, serban pun serban hijau. Maka siapa yang pakai tu orang kenal itu Bralwi, ahli bid'ah yang menyembah kubur. Okey, maka kita takkan pakai. Ya, oleh kerana itu kita elakkan menyerupai mereka. Dan begitu juga di sini, ya, diarahkan untuk mengelakkan menyerupai, walaupun betul pakaian itu adalah pakaian yang dibenarkan, tetapi disebabkan penyerupaan itu yang menyebabkan terutamanya para guru, para ustaz tidak boleh menyerupai mereka. Kenapa? Kerana dia akan menimbulkan fitnah, yang mana dia berkata, tengok ustaz pakai macam itu, mungkin ustaz ni sama dengan mereka, kan? Mereka tak bertanya pada ustaz tu, tetapi mereka tengok ustaz tu pakai begitu, ya, maka tak boleh. Ataupun terkenal dengan pakaian serban dalam bentuk-bentuk ahli bid'ah, tak boleh. Ataupun serban tu diletak bagaimana, tak boleh. Kerana apa? Kita cuba mencanggahi dari kehidupan ahli bid'ah. Hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yaumal fathi al-yawma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda, rawahu Muslim. Dari Jabir bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah pada waktu membebaskan Mekah, dan baginda mengenakan serban berwarna hitam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban yang berwarna hitam, pakaian Arab,
ya, yang mana pakaian yang dipakai oleh Rasulullah serban berwarna hitam. Okey. Wa an Abi Sa'id Amri ibn Hurais radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda'un qad arkha tarafaha baina katifaihi, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun sauda. Dari Abu Sa'id iaitu Ammar ibn Hurais katanya, seolah-olah aku masih dapat melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pada waktu itu mengenakan serban hitam. Beliau melabuhkan hujungnya di antara kedua bahunya, ya, melabuhkan hujungnya antara kedua bahunya. Ini dalam bentuk serban yang bagaimana? Adakah serban yang dipakai macam orang Arab, dilabuhkan kedua hujungnya di antara dua bahunya, wallahu alam, ataupun serban yang pusing dilabuhkan. Jadi ala kulli hal, nak menceritakan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kisah ini, pada hadis ini, serbannya berwarna hitam. Dalam riwayat Muslim lain disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di muka para manusia dan baginda mengenakan serban berwarna hitam. Okey, dalam bab ini serban adalah pakaian yang Rasulullah pakai, ya, dan tidak menjadi masalah kita memakainya. Dan hadis yang berkaitan dengan serban, fadilat serban, kerana ramai yang berhujah dengan hadis-hadis tersebut. Macam mana hukumnya? Haji dah pergi haji tak pakai serban, ya, ramai orang yang bercara. Dan ada pula segelintir masyarakat kita yang menganggap tak pakai kopiah ni fasik pula, ya. Macam mana hukumnya, ya? Ini kesilapan masyarakat kita bila tidak mempelajari ilmu hadis dan hukum hakam, ya. Setengah masyarakat kita menghukum manusia yang tak pakai kopiah fasik, tak pakai serban fasik, ya. Tidak ada satu nas pun yang mengatakan fasik. Bahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan serban, ya, balik Mekah masya-Allah haji pasal dah pakai serban kan, ya. Semua yang berkaitan dengan pakaian serban, maksudnya fadilat serban, ya, siapa yang pakai serban ekor dia panjang ni ada kelebihan dia, ya. Siapa yang pakai serban dia ada bentuk-bentuk yang tertentu, ada kelebihannya, ya. Fadilat yang berkaitan dengan fadilat serban, semua kedudukan hadis dhaif, ya. Melepaskan diri dalam bab ini, ya, sebenarnya hadis itu adalah dhaif. Okey, tapi pakailah, tak menjadi masalah. Nak mengatakan ada kelebihan-kelebihan begini yang macam fadilat tarawih, ya, hari pertama kelebihan begini, hari kedua, hadis maudhu', ya. Begitu juga dalam bab pakai serban Rasulullah pakai, tak nafikan. Tetapi kalau mengatakan fadilat begini, hadis dhaif. Begitu juga dalam bab bela janggut, ya, sunnah yang dituntut, bahkan kewajipan bagi seorang lelaki yang membezakan antara lelaki dan perempuan. Tetapi bila dia mengatakan ada hadis mengatakan bidadari bergayut pada janggut kita ni, itu yang masalahnya. Nak cerita cakaplah Rasulullah berjanggut, selesai masalah. Tapi bila dia nak kaitkan orang lelaki ni tak nak berjanggut, maka dia cerita bidadari bergayut pada janggut kita. Silaplah, kita katakan hadis palsu. Macam orang lelaki nak kahwin dua, ya, pengecut tu ada, jadi nak pujuk isteri bermasalah, jadi dia gunakan hadis palsu, ya. Wahai Joyah, sorry lah siapa ada Joyah, ya, barang siapa yang membenarkannya suami berkahwin dua, maka dia akan dapat payung emas. Dalam hadis tu dia tambah, dia dah tak tahu sanad dia, hadis asy-syarif, dia kata hadis palsu, hadis maudhu'. Yang Joyah pula masya-Allah, abang teman memang nakkan apa, payung emas, lalu benarkan. Alhamdulillah abang kata, ya. Tak boleh penggunaan hadis palsu, hukumnya haram, yang membawa kita kepada neraka walaupun dapat kahwin dua, ya, neraka. Oleh kerana itu dalam bab ini berhati-hati. Okey, kelebihan memang Rasulullah memakai serban, tetapi bila kita nak mengatakan hukum orang tak pakai serban itu atau tak pakai kopiah itu fasik, adalah silap. Kalau kita menyaksikan asar-asar para sahabat pun ada yang tidak memakai kopiah. Bahkan
dikatakan dalam satu asar bahawa Saidina Umar berjalan daripada Madinah menuju ke Syam sana sewaktu hari Fathul Baitul Maqdis, ya, mereka mengatakan bahawa terbuka kopiah, dia menanggalkan kopiah dia, tak pakai kopiah, dan nampak berkelip-kelip pada kepalanya. Maksudnya botak macam ni juga kan, nampak berkelip-kelip. Takkan kita nak katakan Umar fasik kan? Sorry, terbuka pula rahsia saya. Okey, dalam bab itu tidak. Hatta ada pula yang mengatakan memakai songkok tu fasik juga, disebabkan pro pada satu pihak. Jangan begitu. Ya, naam. Sahih? Daif. Ya, memang tidak ada dalam bab tu. Okey. Jadi, oleh kenapa Syekh selama ni beramai pasal boleh janggut ada bidadari ya? Jangan potong pula. Ya, bila dengar hadis dhaif aku potonglah juga, dah tak ada bidadari. Tak usah. Itu adalah perbuatan Rasulullah yang membezakan antara Majusi, yang mana apabila datang Majusi ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan misai dia melenting tu, ya, tanpa berjanggut. Lalu Rasulullah mengatakan, "Kenapa kamu bela misai tak bela janggut?" Lalu dia mengatakan, "Sesungguhnya Tuan kami mengarahkan kami bela misai dan potong janggut." Lalu Rasulullah mengatakan, "Tuhan kami mengarahkan kami bela janggut dan potong misai." Jadi ini adalah arahan Tuhan, ya, ittiba'ur Rasul dalam bab yang begini. Baik. Ya, minta jangan potong janggut disebabkan bidadari tak bergayut dah. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa qamisun wala imamatun muttafaqun alaih. Sahuliyatin bi fathi sin wa dhammiha wa dhammil ha muhmalatain siyabun tunsabu ila sahula qarbatu bil yaman wa kursufu al qutnu. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani ketika wafatnya dengan 3 buah baju yang berwarna putih. Bukan baju, siapa yang ada buku yang begini bukan baju, tetapi 3 helai kain yang berwarna putih. Betul kan? Buatan negeri Sahul iaitu terbuat daripada kapas. Di dalam kafan itu tidak terdapat qamis dan juga tidak dapat serban. Muttafaqun alaih. Okey. As-sahuliyah dengan fathah sin dan boleh pula dengan dhammah sin dan ha muhmalah, artinya ialah baju atau pakaian yang dinisbahkan kepada negeri Sahul, iaitu sebuah desa di daerah Yaman. Al-Qursuf artinya kutun ataupun kapas. Baik. Ini di antara perkara yang dikisahkan tentang kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu kewafatan baginda adalah hari-hari yang menyedihkan para sahabat dan juga kita sendiri. Di hari-hari kematian baginda 10 hari terakhir dicatatkan kisah-kisah yang menakjubkan. Seorang lelaki yang agung ini, ya, sanggup, ya, untuk dibalas, untuk dikisaskan jika dia melakukan kesalahan. Ni dia baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari-hari akhir sahabat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, nak wafat dalam keadaan lemah. Dia diarahkan memanggil sahabat-sahabat yang lain. Siapa di kalangan kamu yang pernah aku melakukan inayah, maka datang ke sini dan boleh mengkisaskan aku. Siapa yang pernah aku lakukan begini, maka datang, aku nak minta maaf. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bagaimana, ya, yang pernah menginayah manusia, tak pernah kita nak minta maaf. Nauzubillah min dzalik. Lelaki maksum, baginda sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya, boleh berkata begitu pada hari-hari akhirnya. Lalu datang seorang lelaki mengatakan, "Ya Rasulullah, aku pernah mengatakan kamu begini begitu begini begitu." Ya, walaupun kecil pada nilaian sahabat Nabi, Umar mengatakan itu pun nak bercakap.
Lalu Rasulullah katakan, biarkan ya Umar, sesungguhnya pada hari ini amat penting berbandingkan dengan hari akhirat, ianya tak menjadi, dia akan menjadi masalah yang besar. Lalu Rasulullah maafkan. Datang seorang lelaki lalu mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu pernah memukul aku. Terkejut Rasulullah, kerana Rasulullah tidak pernah memukul manusia, melainkan di medan perang ataupun pada hukum qisas, itu sahaja. Lalu Rasulullah mengatakan, bila masa aku pukul kamu? Lalu dia mengatakan bahawa, ya Rasulullah, sewaktu kamu nak berjalan lorong yang sempit itu disebabkan ramai orang, lalu kamu kata tepi, bagi laluan, maka apa cemeti yang kamu pegang terkena badan aku. Itu je, tak sengaja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bila dengar tu, dia bersedia untuk diqisaskan. Subhanallah, satu perkara yang ajib bagi seorang lelaki yang agung ini, ya, hanya itu sahaja. Mungkin terkuat sedikit, maka lelaki itu kata, ya Rasulullah, aku nak kisas kepada kamu. Sahabat-sahabat marah, ya, baginda sakit dan baginda adalah Rasulullah, kamu nak pukul baginda? Kemudian Rasulullah kata, biarkan. Maka dia dibawakan cemeti, dipegang. Lalu dia kata, ya Rasulullah, sewaktu kamu katakan tepi itu terkena pada belakang aku tak pakai baju, maka aku nak kisas seperti mana kamu lakukan kepadaku. Yakni baginda terpaksa angkat baju dia. Subhanallah, ya, Rasulullah pun angkat baju dia untuk dikisas sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila sampai kepada baginda, ya, para sahabat dah tak puas hati, kan, baginda sakit, nak dikisas. Lalu lelaki ini mengangkat cemeti itu, lalu dilepasnya, lalu dipeluk baginda, ya, tanpa kulitnya, tanpa bajunya, ya, lalu dicium pada badan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya dia tidak mahu mengkisas kepada Rasulullah, tetapi mahu memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menyaksikan sedianya Rasulullah untuk dikisaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kesalahan kita pada masyarakat kita? Ya, bukan sekadar kita ambil harta dia, bukan sekadar kita pukul dia, tetapi bahkan lebih daripada itu, kita pernah mengumpat dia, pernah mengatakan dia, tetapi tak pernah kita nak minta maaf, ya. Bagaimana kita nak jawab di mahsyar nanti? Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik. Jadi dalam peristiwa itu kita menyaksikan di saat-saat akhir baginda sallallahu alaihi wasallam nak wafat, dia berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan di hari dia wafat itu dia berada kepalanya pada dada Aisyah, dan baru je lepas bersiwak melalui siwak Abdul Rahman, abang kepada Aisyah, yang digigit oleh Aisyah untuk melembutnya dan mensiwakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafatlah baginda. Datang Syiah, dia kata apa? Aisyah sewaktu siwak tu dia ambil racun, dia cicah-cicah, letak dalam, celupkan dalam racun, lepas tu disiwakkan baginda, mati baginda. Jahat Syiah, ya, na'udzubillah min zalik. Okey, kemudian bila wafat baginda, kita tahu dalam kisah untuk memandikan mayat baginda tertangguh, di mana selama 3 hari disebabkan peristiwa melantik khalifah, yang menunjukkan betapa pentingnya ada satu raja ataupun satu pemimpin waktu selepas matinya seorang pemimpin. Kerana apa? Negara yang tidak ada pemimpin dalam masa 1 hari, dia akan menghadapi masalah yang besar. Tidak mustahil negara itu akan dihancurkan oleh orang-orang tertentu kerana tak ada pemimpin. Oleh kerana itu dalam perbincangan itu selama 3 hari, ya, Rasulullah SAW tidak dikebumikan lagi. Kisahnya panjang, dan waktu mereka nak memandikan Rasulullah pada hari ketiga pun berselisih pandangan, sehingga mereka ditidurkan. Maka datang satu suara, yang dalam keadaan mamai, datang satu suara mandikan Rasulullah dalam keadaan berpakaian. Apa yang dipakai itu mandikan, ya, kerana orang lain dia kena buka, kena tanggal, maka baginda tidak begitu. Kemudian sewaktu nak mengkafankan baginda, di sinilah datang hadis Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 helai kain. Okey, dari sinilah datang hukum hakam pengurusan jenazah. Mayat-mayat dibungkus sebanyak 3 helai kain, yang kainnya berwarna putih. Ya. Dan di sini disebutkan salah satu kain itu
adalah kain yang terbaik, yang dibuat dari kapas yang ada garis-garis hitam. Kalau ikutkan dalam pakaian itu, kain itu ada garis-garis hitam, ya, yang kecil, bukan besar, tapi pakaian tu di antara kain yang berkualiti. Okey, dalam bab pakaian ini kita mengatakan hak mana kita mampu. Okey, apa kelebihan menyediakan pakaian bagi orang yang mati? Yakni kain kafan. Kita ni silap kita harapkan khairat kematian. Betul lah, itu tugas dia. Tetapi tuan-tuan dan perempuan tahu tak apa salahnya? Bukan mahal pun kain kafan tu berapa? Haji tahu berapa? Oh, tak bersedia lagi kan? Tak beli. Okey. Tahu tak nilaian bagi saya, ya, bila kita dapat berita tu cepat-cepat bertindak. Ya, cepat-cepat bertindak. Apabila dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, saya bagikan makna aja. Barang siapa yang menyediakan kain kafan untuk orang yang meninggal, dia akan dipakaikan dengan sutera di dalam syurga. Subhanallah, kan? Hanya menyediakan kain kafan je untuk orang yang mati, kita dapat pakaian sutera di dalam syurga. Jadi betapa pentingnya dalam bab ini. Jangan pandang remeh. Bila kita memahami hadis tersebut, cuba beramal. Tu je. Okey? Jadi kain kafan yang dibuatkan itu, jangan kita membuatkan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara bid'ah dalam bab ini, ataupun perkara-perkara yang tidak betul. Ada setengah orang, dia pergi, dia ambil, dia siapkan 3 kain kafan ataupun sampai 5. Yang pernah saya dengar orang tu kata, dia bawa ke Mekah, dia basuh dengan air Zam-Zam, ya, dia basuh dengan air Zam-Zam, lepas tu dia balik, inilah kain yang pernah saya basuh dengan air Zam-Zam untuk dijadikan kafan saya. Ya, tak perlu dalam bab-bab itu. Bukan maksudnya dengan pakaian kain kafan yang dibasuhkan dengan air Zam-Zam kamu terselamat dari azab kubur. Tak. Ya, tak ada gunanya. Ambil aja yang mana kain kafan ada, buat seperti mana yang biasa berlaku. Dan kita menyaksikan pertama dalam bab ini 3 kain kafan yang berwarna putih. Buatan negeri Sahul, yakni sejenis kain yang buatan dari sebuah negeri di Yaman yang masyhur kualiti dia. Macam kita kalau sebut labu sayung tu, kita tahu labu tu datang dari Perak, labu air tu kan, itu datang dari Perak, nama tu sayung tu. Begitu juga dalam bab ini, Sahul, satu gelaran produk yang dikeluarkan oleh negeri tersebut masyhur, ya, menjadi pakaian bagi penduduk-penduduk Arab waktu itu. Jadi dijadikan kain ini sebagai kain kafan baginda, yang mana tidak ada qamis, tak ada jubah dalam tu, dan juga tidak ada serban. Ya, subhanallah, muttafaqun alaih. Tetapi masyarakat kita, dia jadikan 3 kain kafan tu berserta dengan qamis, serban. Kalau perempuan, dia telkungkan. Ibu-ibu, perempuan tak perlu telkung. Ya, dia tak nak semayang dalam kubur. Kenapa? Dia yang disembahyangkan. Tapi masyarakat kita ini dinamakan, ya, masyarakat ni cuba nak tunjuk kealiman dia, cuba nak tunjuk lebih hebat, lalu dipakaikan. Pasal saya waktu kecil-kecil dulu menyaksikan pengurusan jenazah tu, memang disediakan, ya, serban, jubah untuk orang yang mati. Lepas tu 3 kain tu. Jadi dalam hadis ini jelas tidak ada serban dan qamis yang dipakai pada orang yang mati. Jadi di sini 3 helai kain yang mana kita tahu bagaimana kedudukannya. Di sini dah buat dah praktikal dah. Kursus jenazah tak buat lagi. Ya, buat. Ya, belajar, ulang kaji balik. Buat, apa salahnya kita belajar? Siapa nak pahala besar, buat. Okey, rancangkan. Baik, itu dia pakaian dia. Tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan satu pakaian yang begitu hebat dipakai oleh manusia pada hari ini, berakhirkan dengan 3 helai kain kafan, lelaki dan perempuan sama saja. Walaupun hari ini kita nampak pakaian, Masya Allah, baju dia, jubah dia, serban dia hebat kan, dengan kotnya, tiba-tiba tak bawa semua tu, yang bawa hanya 3 helai. Ini menunjukkan, tuan-tuan dan perempuan, kehidupan kita. Kamu kaya, kamu miskin, pakaian sama pada waktu mati. Kamu kaya, kamu miskin, di Arafah semuanya putih. Subhanallah. Kamu rumah besar, kamu rumah kecil, sama-sama duduk dalam kubur yang kecil. Tak ada bezanya. Walaupun pada di dunia ni beza dia, Masya Allah, tetapi berakhir dengan kedudukan yang begitu.
Mana kita nak sombong dengan Allah? Semuanya duduk bawah tanah. Bila dah duduk bawah tanah, walaupun seinci tanah, kita tak mampu untuk mengalihkan tanah tersebut. Habis dah kita. Oleh kerana itu dalam bab ini penting sangat-sangat. Pasal Rasulullah mengatakan pakaian putih itu adalah pakaian orang yang mati, menjadi peringatan kepada kita. Ya, Rasulullah lelaki yang mulia, lelaki yang agung pun ditanamkan dalam bumi. Apatah kita lagi ni yang tak ada apa-apa lagi ditanam. Dalam peristiwa waktu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanam ke dalam bumi, semua orang tak nak buang tanah, maksud tolak tanah ke dalam bumi itu. Sehingga kan Fatimah mengatakan, ya Anas, sanggup kamu meletakkan tanah ke atas muka baginda? Subhanallah, dalam keadaan menangis. Semua menangis nak meletakkan tanah tu. Tapi mereka mengatakan terpaksa, kami tak nak tapi terpaksa. Dan Rasulullah SAW waktu nak dikebumikan, semua berselisih pandangan kat mana nak tanam baqi' ataupun kubur para syuhada. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku mendengar baginda SAW bersabda, para nabi ditanam di mana tempat diambil nyawanya. Maka dia ditanam di rumah Aisyah, kerana dia mati di dalam rumah Aisyah. Maka kubur baginda SAW sekarang yang berada di Masjid Nabawi itu asalnya adalah rumah Aisyah. Ingat baik-baik, bukan dalam masjid tu, tetapi di zaman pemerintahan Al-Walid, kerajaan Bani Umayyah, dia yang memasukkan kubur Rasulullah ke dalam masjid, walaupun diingkarkan oleh para ulama. Itu je puncanya. Jangan salah faham. Orang pun tuduh, oh Saudi tu buat macam tu, tak apa. Salah faham tu. Kemudian mereka asalnya di zaman tu untuk mengubahkan kubur Rasulullah SAW ke tempat yang lebih jauh sedikit. Tetapi ulama mengatakan tak boleh diubah. Kerana apa? Rasulullah mengatakan kubur para nabi ya ditanam di mana tempat diambil nyawa. Maka kita tak boleh ubah. Kemudian datang isu yang terbaru, kononnya kerajaan Saudi nak ubah kubur Rasulullah. Oh, kita pun ni yang marah ni. Cewa. Cepat sangat melatah. Kenapa tak tunggu dulu, tengok dulu, baca, sekadar baca, okey, berbincang, tanya. Subhanallah, dalam isu itu sahaja tonggang langgang masyarakat kita ya terus menghukum kerajaan Saudi begini. Nauzubillah min zalik. Kenapa jahat sangat kita ni, bersangka buruk dengan manusia. Tengok-tengok yang datang perkara tersebut datang dari Syiah. Habis cerita, senyap pula. Tak ada nak kata Syiah begini pula. Ya, silap kita. Cerita yang tak betul, cepat. Tu saya nasihat dalam bab WhatsApp ni, tuan-tuan dan puan ataupun email, Facebook, untuk berhati-hati. Mudah aja kita mendapat dosa kering. Bila kita forwardkan sikit pas kat orang lain, berdosa kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Teknologi yang Allah bagi untuk kita gunakan dengan secara yang betul. Tapi kalau sikit-sikit forwardkan, terus pas kat orang, silap aja, terus berdosa. Ingat tak waktu gambar yang dikatakan wanita-wanita yang bertudung berada dalam gereja, yang bukan gereja, dewan, tetapi telah dieditkan gambar tu ada salib. Sampai perempuan tu bagi tahu kepada Ikram, minta sampaikan pasal dia dituduh oleh masyarakat. Nampak tak? Saya semenjak peristiwa tu takut sangat. Siapa nak minta maaf pada dia? Orang marah dia, orang kata dia, kita hanya sebarkan, tapi kita tak pernah minta maaf pada dia. Kesian dia. Lepas peristiwa tu memang berhati-hati dalam nak forwardkan semua benda. Na'udzubillah. Terinaya perempuan tu. Kesian dia. Yang dituduhkan dia berada dalam gereja, sedangkan dia berada di dewan waktu tu. Rasanya kerusi perkahwinan ke apa ke, berubah menjadi gereja. Pasal hanya orang edit dalam gambar tu, salib. Edit tu je. Jadi tuan-tuan dan puan, ini amanah kepada kita. Ya, macam kes yang dikatakan kubur Rasulullah nak diubahkan adalah cerita palsu dan bukan cerita yang betul. Hazan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita sambungkan hadis yang berikutnya. Wa anha wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun marahhalun min sya'arin aswada, rawahu Muslim. Al mirtu bi kasri mim huwa kisa'un Al-murahhalu bilha muhmalah huwa alladhi fihi suratul rihal ibil wa hiya al-akwar.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi keluar dan baginda mengenakan baju yang bergambar dengan gambar pelana yang terbuat dari rambut hitam. Maksudnya baju itu seolah-olah nampak bentuk macam gambar rihal ataupun tempat duduk unta. Ya, dia keluar pada satu pagi. Jadi di sini menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memakai baju dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Cuma kita mengatakan dalam bab ini, ya, dalam bab memakai baju terutamanya bagi orang yang iltizam beragama, hendaklah jaga adab-adab dia. Ya, satu, terutamanya para ustaz ataupun para pengaji-pengaji Al-Quran, Al-Kitab kan, maka dia kena jaga adab-adabnya. Berpakaian, ya, tidak seperti kebiasaan masyarakat, kerana dia penuntut ilmu agama. Bila sebut pakai kopiah tu, dia penuntut ilmu agama tu, orang kenal. Dan bila pakai kopiah tu pula, budak-budak ni dia jadi warak sikit. Kalau tak pakai kopiah, lepas ke bandar, dia jadi tak warak. Bila pakai kopiah, agak warak sikit, dia pula berhati-hati nak berjalan tempat-tempat yang tak baik. Itu pula kelebihan dia. Cuma kita mengatakan bagi ustaz bagi ni, supaya kenapa masyarakat bila pakai kopiah dikenal, ni ustaz. Okey, maksudnya ada perkara yang perlu dikenali. Tetapi dalam bab ini, bab berpakaian, terutamanya dalam bab berpakaian dalam solat, kita mengatakan kalau boleh bagi mereka yang mampu, elakkan memakai pakaian-pakaian, ya, yang kita mengatakan mengganggu dalam siri solat setengah masyarakat. Kadang-kadang, maaf kata, dalam pakaian yang bertulis, misalan tulis ataupun ada gambar, ada ni, ianya mengganggu orang yang melakukan solat. Itu satu. Dan maaf kepada ibu-ibu juga, kadang-kadang telkung-telkung ibu-ibu pun yang berenda-renda tu pun mengganggu. Kita kata cantik, alhamdulillah ibu-ibu pakai tudung cantik kan, telkung cantik. Tetapi masalahnya orang yang semayang di belakang ibu-ibu tengah semayang tu tak habis mengucapkan cantik, cantik, cantik. Tu yang jadi masalah. Dah lah cantik, lepas tu mula orang nak khusyuk, dia dah tak khusyuk dah. Pasal apa? Lepas ni nak tanya kat mana dapat, kan? Bila assalamualaikum imam ke kanan, dia pun kanan, assalamualaikum kiri, lepas tu assalamualaikum kak, nak tanya beli kat mana? Habis 3 kali salam. Jadi oleh kerana tu, dia pakaian-pakaian ni kena jaga-jaga, ya. Dan bagi kaum lelaki, maaf saya katakan, misalnya mereka pakai t-shirt, bukan tak boleh, tetapi bila waktu sujud tu cuba kita tengok setengah tu, sampai maaf kata dia terselamat sikit, aurat bahagian punggung bawah pusat tu tertutup disebabkan spender dia tu. Tetapi setengah orang tu terbuka macam tu. Macam mana tu? Maaf kata, ini apa yang kita saksikan. Nak sebut pun tak berapa elok, tapi mengatakan sampai nampak belahan punggung tu pun waktu solat. Habis solat kita. Oleh kerana itu berjaga dalam bab-bab solat. Berhati-hati dalam bab-bab solat. Kita nak menghadap Tuhan kita, kena ambil kira dalam bab yang begini. Kalau kita nak menghadap raja pun penuh dengan adab sopan, takkan menghadap Tuhan kita, kita tak boleh nak beradab lebih sopan lagi. Ya, apa yang Allah bagi nikmat pakai. Walaupun Allah tak berkira, okey, pakailah pakaian yang menutup aurat, tetapi kita mengatakan kena jaga adab-adab itu juga. Ya, supaya lebih teliti kita berhadapan dengan Allah, lebih selesa dan lebih kita nampak dalam keadaan yang baik. Itu yang paling penting. Ya, jadi dalam bab ini, pakaian-pakaian Rasulullah perlu kita lihat dan kena ambil kira. Ya, terutamanya dia berhadapan dengan Tuhannya. Begitu juga kita ambil kira bila kita berhadapan dengan Tuhan kita, ya. Cuma bagi saya, pasal kita pernah tengok satu orang tu semayang, baju dia tulis kalimah dalam bahasa Inggeris, kita katakan tak elok kalimah tu. Ya, na'udzubillah. Macam mana dia boleh semayang, pakaian dia tertulis kalimah yang maaf kata mencarut. Na'udzubillah. Lepas tu pakai pakaian nak solat tu gambar lanun, kan? Macam mana tu? Okey, na'udzubillah. Elakkan kalau boleh kita beradab berhadapan dengan Allah, lebih pakaian kita lebih teratur, lebih indah, kan? Terutama orang yang mengaji sunnah, cuba iltizam dengan pakaian yang lebih cantik, lebih baik. Baik, jadi di dalam bab ini dan dalam kupasan ini Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah telah mengatakan dibenarkan memakai pakaian hitam tanpa mentakhsiskan waktu, tanpa meletakkan waktu tentu, kalau macam ni kena pakai hitam. Maaf kata, setengah orang bila berkabung misalan, ya, disyaratkan pakaian hitam. Sebenarnya tidak dibenarkan begitu. Itu bukan cara kita, ya.
Okey, jadi dalam bab ini tidak dibenarkan dalam beberapa perkara, misalan untuk mentaksiskan suatu mengikut perkara-perkara yang dikaitkan, ya, terutamanya macam memakai pakaian hitam melalui munasabah disebabkan kecelakaan misalan. Okey, jadi ini di antara perkara yang amat penting kita ketahui, kerana kadang-kadang menyerupai golongan kafir, kerana golongan kafir tu yang bila hari berduka dia akan buat satu perkara, pasang lilin, kan, semua pasang lilin pegang hari kedukaan. Macam tafakur baru ni kan, ada segolongan masyarakat Islam kita pasang lilin, kononnya meraihkan kedukaan. Tak boleh. Okey, ataupun tutup lampu seluruh dunia, kita pun ikut tutup lampu, ya, waktu begini. Ataupun sampai dalam yang pernah kita dapat daripada Hizbullah, Syekh ni mengatakan, okey, pada waktu ini sila baca ayat ini, baca ayat ini serentakkan. Tak boleh. Ya, itu bukan cara kita. Ya, itu semua cara ahli bid'ah dan ahli khurafat yang perlu kita elakkan, ahlul hawa. Ya, kita mengikut apa yang Rasulullah ajarkan. Wallahu a'lam bissawab. Okey? Jadi yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap adalah kelemahan. Ya. Okey, kalau mengkafankan mayat, nak pakaikan dia kamis, apa hukumnya? Hukumnya bercanggahlah hukum pakaian Rasulullah SAW. Ya. Abdullah bin Salul kepada munafik itu kan, masa dia mati dia minta Rasulullah punya kamis pakaian. Okey, kalau yang berkaitan dengan tubuh badan Rasulullah yang dimintakan itu berkaitan dengan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila keberkatan baginda tu, itu kita katakan ada urusan lain sedikit. Dan kalau mengikutkan, okey, itu berlaku pada Abdullah ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul tu, yang mana ianya berlaku pada pertengahan Madinah, zaman Madinah, dan peristiwa yang kita menyaksikan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam lebih aula yang dicontohi. Wallahu alam. Baik, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah.